Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Hifzul Iman bin Ghazali, nombor matrik 063760. InsyaAllah dalam subjek Tarikh Tasyrik, saya akan membentangkan tajuk Masdar Tasyrik fi Ahdar Rasulullah SAW, atau maksudnya sumber-sumber perundangan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Antara sumber perundangan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, iaitu sumber utamanya adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua, iaitu hadis Nabi Muhammad SAW atau lebih dikenali sebagai As-Sunnah. Dan yang ketiga adalah ijtihad Rasulullah SAW bersama para sahabat. Yang pertama, Al-Quranul Karim sebagai sumber utama. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam dan dengan melalui pelbagai kaedah. Contohnya melalui mimpi yang baik ataupun malaikat Jibril alaihi salam menyamar menjadi manusia biasa. Tujuan penurunan wahyu Al-Quran ini boleh dibahagikan kepada dua tahap. Tahap yang pertama adalah di Mekah selama 13 tahun. Tujuan wahyu Al-Quran ini diturunkan di Mekah selama 13 tahun adalah lebih kepada pembentukan akidah serta akhlak kaum Quraisy. Pada tahap yang kedua, iaitu di Madinah selama 10 tahun. Pada tahap ini, isi kandungan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih memfokuskan kepada aspek ibadat, muamalat dan hukum hakam dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana di Madinah, kaum kabilah serta masyarakatnya tidak seperti kaum Arab Jahiliyah di Mekah, yang mana kita tahu kaum Arab Jahiliyah di Mekah sifat mereka lebih teruk jika dibandingkan dengan kaum di Madinah. Antara isi kandungan Al-Quran yang menjadikannya sebagai sumber utama masyarakat Islam di zaman Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, isi kandungannya mengandungi semua aspek kehidupan. Yang kedua, Al-Quran ini sentiasa terjaga daripada sebarang percanggahan atau perselisihan. Dan yang ketiga, ianya mengandungi larangan untuk umat Islam supaya mematuhinya. Seterusnya adalah hadis sebagai sumber kedua perundangan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Hadis dari segi bahasa adalah baharu, iaitu lawannya kepada Al-Qadim yang bermaksud lama atau sedia ada. Para muhaddisin, iaitu para ulama-ulama hadis, mendefinisikan hadis dengan membawa maksud kepada segala sesuatu yang bersumber daripada Rasulullah SAW, sama ada perkataan, perbuatan, akhlak dan juga tingkah laku. Antara kategori hadis yang dapat kita fahami adalah yang pertama qauliyah, yang kedua fi'liyah, yang ketiga taqririyah, yang keempat khaliqiyah dan yang kelima adalah khuluqiyah. Antara fungsi hadis yang membuatkannya menjadi sumber perundangan Islam yang kedua di zaman Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, hadis ini untuk mengukuhkan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Hadis ini juga dapat mentafsir ayat Al-Quran yang mujmal dan juga hadis dapat mentakkidkan ayat Al-Quran yang mutlak. Yang terakhir, fungsi hadis adalah untuk mentaksiskan ayat Al-Quran yang umum. Sumber perundangan Islam yang terakhir di zaman Nabi Muhammad SAW adalah ijtihad. Ijtihad ini bermaksud adalah satu proses penyelidikan yang dilakukan secara serius dan juga bersungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk membawa hukum yang bersifat kepada amali. Antara tujuan ijtihad ini dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah untuk memenuhi keperluan manusia dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika hukumnya tiada dalam nas, Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua adalah untuk para sahabat menguasai kaedah ini selepas kewafatan Rasulullah SAW untuk mereka menyelesaikan masalah yang tidak berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ijtihad ini tujuannya adalah sebagai persediaan sekiranya berlaku perkara yang tiada dalil yang jelas dalam Al-Quran dan juga hadis. Contoh para sahabat yang menguasai kaedah ijtihad ini adalah contohnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin
Mas'ud dan juga Saidina Ali karamallahu wajhah. Kesimpulannya dalam tajuk Masdarut Tasyri' fi Ihdan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dapat kita fahami bahawa sumber perundangan Islam di zaman Nabi Muhammad ini lebih kepada Al-Quran dan hadis, biarpun kaedah ijtihad ini digunakan. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah berpegang teguh kepada sumber perundangan Islam yang utama, iaitu Al-Quran dan juga hadis, supaya kita dapat mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.